Kali ini kita nak ulas sikit perlawanan antara JDT menentang Urusai Hyundai, pasukan yang boleh katakan antara pasukan gergasi Korea Selatan, dan di mana pasukan ni pernah menjuarai SEL sebanyak 2 kali, 2020 dan juga 2012. Okey, penyandang juara SEL JDT berjaya tewaskan pasukan ni dengan kemenangan 2-1. Jom. Okay, Assalamualaikum, welcome back to Faiz Kamal Studio. Thank you so much pada semua followers yang belum subscribe tu subscribe. Okay, sekarang ni kita nak bincang sikit perlawanan antara JDT menentang Urusai Hyundai di Stadium Sultan Ibrahim. Perlawanan yang kedua, Group Stage I SEL 2020. Wow, memang amazing. JDT berjaya menjaringkan gol seawal minit ketiga hasil hantaran atau hasil jaringan shoot jauh daripada Fernando Fresteri. Wow, benda ni mungkin benda yang tak dijangka sendiri oleh pasukan Urusai Hyundai kan. Ya, pasukan ni pasukan keempat besar-besar. Pemain-pemain diorang pun mungkin tak menjangka akan ada shoot jauh daripada Fernando Fresteri. Sebenarnya keeper pasukan Urusai Hyundai ni yang pada Korea Selatan ni, sebenarnya pemandangan dia ataupun view dia dengan shoot Fernando Fresteri tu terlindung dengan seorang player yang berada di depan dia kan. So benda tu tak nampak, sebab tu dia macam teragak-agak. Okay, so benda tu macam mana pun jaringan lah, dikira jaringan untuk Fernando Fresteri. Jaringan pertama untuk JDT, yang of course sebenarnya jaringan tu memberi semangat dan memberi momentum kepada JDT untuk melangkah dan untuk kontrol ball dalam first half ataupun dalam 30 minit pertama perlawanan. Jadi kalau tengok balik keeper pasukan Urusai Hyundai ni kan, kalau kita review, kalau kita tengok balik perlawanan antara Urusai Hyundai dengan pasukan Kawasaki Frontale sebelum ni, keeper dia performa dia memang baik lah ketika main di Stadium Lakin. Okay? Memang baik. Setiap try daripada pasukan Kawasaki Frontale, keeper pasukan Urusai Hyundai ni berjaya menepis, berjaya menyelamatkan gawang dia. Tetapi ketika berlawan dengan JDT ni, keeper pasukan Urusai Hyundai ni tertewas. Aku boleh katakan dia tertewas dengan mudah kan. Banyak juga, ada juga beberapa try yang dia berjaya selamatkan, tetapi 2 gol jaringan daripada JDT ni dia gagal menyelamatkan dan memberikan jaringan 2 biji pada JDT. Okay, so boleh katakan dia tertewas lah. Dia tertewas juga, walaupun macam mana pun dia tertewas. Okay, sehebat mana pun pasukan tu, kalau tak konsisten ataupun kalau hilang fokus, boleh dihukum serta-merta. Jadi itu yang dilakukan oleh JDT untuk kedua gol. Okay, kalau tengok gol pertama dan gol kedua, itu semua adalah hasil kesilapan hantaran yang tidak tepat. Okay, first gol JDT, dia punya player dia hantar bola, dia nak buat crossing ball, change ball kan, change ke sana, tapi tak berjaya. Bola tu berjaya dipotong oleh player JDT. Dan untuk gol kedua pula, player JDT berjaya mencuri bola. Okay, berjaya mencuri bola dan berjaya membuat counter attack di dalam kawasan padang Urusai Hyundai sendiri kan. Jadi itu semua adalah kesilapan sendiri yang dilakukan oleh player Urusai Hyundai, dan JDT menghukum dengan 2 jaringan untuk menewaskan gergasi Korea Selatan dan juga bekas juara SEL 2020. Okay, then kalau tengok dari formation JDT tak ada perubahan dengan mengekalkan 3-5-2, meletakkan Fresteri dan Bersin di hadapan. Nampaknya JDT dah betul-betul selesa dengan formation ni. Dan kalau tengok dalam pergerakan dalam padang pun nampak JDT dari segi attacking tu memang confident, dan dari segi defensif pun nampak confident, nampak solid, nampak cepat. Dan juga Arif Aiman kita nampak dia kurang bermain di bahagian atas, tetapi dia lebih fokus untuk berada di bahagian midfield dan juga support bahagian defensif di bahagian bawah. Sebab kita tahu pasukan Urusai Hyundai ni bila diorang buat counter attack ataupun bila diorang attack, diorang mesti akan attack kau punya dengan gerakan bola pantas diorang. So nak tak nak, JDT perlu ada seberapa ramai mungkin player di bahagian defensif apabila dalam posisi bertahan. Okay, jadi aku boleh katakan JDT memang bertahan dengan baik. Walaupun hanya bolos 1 gol, JDT telah bertahan dengan baik. Haziq Nazli, okay, keeper JDT dah banyak, ada 2-3 save yang dia buat. Okay, memang baik semua save yang dia buat tu. Okay, kalau kita tengok dari segi statistik, okay, bilangan save yang dibuat oleh kedua-dua pasukan dalam perlawanan tersebut, okay, keeper pasukan Urusai Hyundai berjaya membuat 3 save, manakala Haziq Nazli berjaya membuat 5 save daripada keseluruhan shoot yang dilakukan oleh pasukan Urusai Hyundai. Okay, boleh kata Haziq memang perform lah. Okay, kalau tak mungkin JDT boleh tewas 3-2 aku rasa kan. Memang JDT kalau tak, ada beberapa shoot daripada pasukan Urusai Hyundai yang berjaya diselamatkan oleh Haziq Nazli, dan juga satu crossing yang menyebabkan Haziq Nazli injured. Okay, bila kita tengok Haziq Nazli sekarang ni dia injured. Okay, kita tahu Farizal Malias pun sedang injured, masih lagi dalam proses recovery. Haziq Nazli pula terpaksa dibawa keluar. Sekarang ni kita ada Izham Trazmizi. Apakah perancangan Benjamin Mora? Kiranya Farizal Malias tak dapat fully recover
100% untuk menentang pasukan Kawasaki Frontale ni kan. Tapi walaupun tak ada Haziq Nazri pada malam tersebut, diganti oleh Izham Tamizi, performance Izham Tamizi pun agak baik. Okey, baik, ada juga beberapa save yang dilakukan menyelamatkan gawang JDT daripada dibolosi lebih lagi oleh pasukan Urusan Hyundai. Bercakap tentang pasukan JDT, okey, dalam 30 minit pertama apabila JDT berjaya menjadikan gol seawal minit ketiga, so dalam 30 minit pertama nampak JDT memang pressing seperti biasa, sama macam perlawanan antara JDT dengan Guangzhou FC sebelum ni kan. JDT memang pressing dalam 30 minit pertama tu nampak memang JDT boleh kontrol, JDT boleh dapat rentak, memaksa pasukan Urusan Hyundai untuk mengikut rentak pasukan JDT, mengikut rentak yang JDT hendak gunakan dalam padang. Tetapi selepas 30 minit, hampir-hampir nak ke habis first half tu, nampak pasukan JDT agak slow down diorang punya pressing. Okey, diorang slow down diorang punya pressing. Bersen da Silva, Leandro, Nakso Insa kurang mood pressing seperti 30 minit awal tadi. So menyebabkan apabila JDT kurang mood pressing, memberi ruang kepada pasukan Urusan Hyundai untuk menyusun pergerakan daripada bawah, midfield dan juga attacking. Jadi tak heranlah kalau kita tengok dari segi possession ball untuk first half, pasukan Urusan Hyundai berjaya memegang possession ball sebanyak 62%, manakala JDT sebanyak 38% sahaja. Sebab apa? Dalam 30 minit pertama tu memang JDT perform pressing kau-kau, memang dapat pegang bola ikut rentak JDT, tapi 15 minit seterusnya sebelum habis separuh masa pertama, JDT agak slow down diorang punya pressing. Dan bermula babak kedua. Separuh masa kedua, Urusan Hyundai membuat dua pertukaran. Jurus masuk separuh masa kedua, memberikan diorang punya confidence level tu nampak makin tinggi. Okey, nampak diorang macam wow, diorang boleh susun strategi. Maka terhasillah jaringan penyamaan pasukan Urusan Hyundai pada minit ke-52, agak awal juga separuh masa kedua. Hasil hantaran crossing ball dan tapping yang agak mudah gagal diselamatkan oleh Haziq Nazri. Koming Ong tu dah sampai terbaring dah kan. Jadi pada separuh masa kedua ni, apabila Urusan Hyundai membuat dua pertukaran pada separuh masa kedua ni, nampak diorang punya confidence level ni makin naik kan. JDT pun mula membuat pertukaran. Safawi Rashid dimasukkan, Safiq Rahim dimasukkan, Ramadan Saifullah pun dimasukkan, Afiq Fazail dimasukkan. Okey, nampak kat situ JDT pun nak fight. Yes, inilah spirit yang kita nak, fight. Okay, we want to fight. Kita kena fight, kita kena buktikan apa yang kita ada. Yes, JDT buktikan apa yang dia ada. Diorang bertahan dengan baik. Disiplin play-play JDT apabila bertahan dengan bagus, dan apabila perlu untuk buat pressing, apabila ada ruang untuk buat pressing, diorang akan pressing. 3 poin lagi untuk JDT dalam group stage I, berada di puncak grup di bawahnya Kawasaki Frontale dengan poin sebanyak 4 mata. Okay, so overall aku boleh katakan sepanjang perlawanan ataupun sepanjang kejohanan AFCL 2022 ni, baru 2 perlawanan, aku rasa JDT punya performance agak baik sekarang ni, berada pada tahap yang baik. Next perlawanan akan menentang pasukan Kawasaki Frontale. Okay, pasukan ni jangan main-main, bukan calang-calang. Dia dah belasah pasukan Guangzhou FC 8 biji. Okay, 8-0 dia belasah Guangzhou FC. So akan berhadapan dengan JDT. For sure dia ada satu momentum, dia akan ada satu spirit yang kuat dan keyakinan tinggi untuk pasukan Kawasaki Frontale ni menentang JDT nanti. Kita yakin pasukan JDT boleh buat sesuatu untuk menentang pasukan Kawasaki Frontale ni. Bagi aku, untuk menentang Kawasaki Frontale ni paling kurang seri pun jadilah. Seri tu dah kira good job. Kalau menang je Kawasaki Frontale ni, itu bonus untuk JDT berada di puncak dengan 9 mata, insya-Allah. So stay tune untuk next game, ulasan dan juga macam-macam lagi, review highlight, react dan juga macam-macam dalam channel Faiz Kamal Studio. Thank you so much. I don't ever slow up, no I don't take